Berita menarik hari ini di Soka.com Isnin 15 November. Kita mulakan berita menarik hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana Sabah mencatat kadar kebolehjangkitan COVID-19 atau RO 0.98 dengan sebanyak 500 lagi kes baharu. Hari ini meningkat 58 kes berbanding 442 kes malam. Jurucakap perkembangan harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata, daerah Kota Kinabalu kembali menduduki tempat teratas sebagai penyumbang terbanyak kes baharu dengan 99 kes, naik 57 kes berbanding 42 kes malam. Bagaimanapun, katanya berdasarkan analisis data hari ini, 95 daripada kes di Kota Kinabalu adalah kes daftar lewat 2 hari atau lebih setelah keputusan saringan diketahui. Katanya hanya 4 kes berlaku di daerah Kota Kinabalu sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Masih diberkata sebanyak 224 kes atau 44.8% daripada keseluruhan 500 kes yang dilaporkan hari ini adalah kes yang didaftar lewat 2 hari atau lebih, manakala 276 kes atau 55.2% adalah kes yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Sementara itu, masih diberkata kajian yang dibuat oleh Institut Kesihatan Malaysia menunjukkan dos penggalak meningkatkan perlindungan diri daripada jangkitan COVID-19. Sehubungan itu, beliau menggalakkan semua penduduk yang berumur 40 tahun atau lebih supaya mengambil dok penggalak selepas 6 bulan dos kedua Pfizer dan 3 bulan selepas dos kedua Sinovac. Pemilihan pemain sama ada pemain tempatan atau luar bergantung kepada perancangan Ketua Jurulatih Sabah FC Datuk Ong Kim Swee. Demikian tegas Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA, Datuk Jelani Hamdan, sebagai mengulas pasukan Sabah tidak berminat untuk mendapatkan pemain tempatan. Jelani berkata pasukan Sabah FC sememangnya sentiasa bersedia dan terbuka untuk mengadakan perjumpaan dengan pemain yang berminat menyertai pasukan Sabah FC. Bagaimanapun, katanya pemain perlu menjalani proses pemilihan bagi mengenal pasti sama ada kemampuan mereka bersesuaian dengan taktikal, kriteria dan perancangan jurulatih. Jelani berkata pihaknya turut menafikan dakwaan kononnya SAFA tidak mempedulikan pemain tempatan yang berminat untuk bermain dengan Sabah FC. Katanya isu Sabah FC tidak berminat dengan pemain berasal Sabah itu tidak betul. Kita terbuka untuk berjumpa semua pemain yang berminat. Menurutnya, walaupun sebagai pengarah Sabah FC, beliau tidak mahu campur tangan dan sebaliknya memberi kebebasan kepada jurulatih sebab mereka lebih pakar dalam bola sepak. Manakala berselindung di sebalik lesen perniagaan restoran, sebuah premis pusat hiburan Lahad Datu dikenakan kompaun selepas diserbu bahagian siasatan jenayah Lahad Datu di sini kemarin dalam operasi Ops Noda dan Ops COVID-19 yang dijalankan Ibu Pejabat Polis Daerah Lahad Datu itu mendapati premis yang menjalankan aktiviti pusat hiburan itu turut menerima ramai pengunjung. Ketua Polis Daerah Lahad Datu, Asisten Komisioner Rohan Shah Ahmad berkata, premis perniagaan restoran berkenaan dikesan menganjurkan pusat hiburan dan didapati melanggar syarat lesen yang dikeluarkan Majlis Daerah Lahad Datu. Katanya premis berkenaan juga didapati tidak menggunakan aplikasi MySejahtera atau buku pendaftaran masuk premis. Hasil pemeriksaan lanjut, polis turut mengeluarkan kompaun terhadap 7 pengunjung berjumlah keseluruhan RM10,500 selepas didapati melanggar prosedur operasi standard. Rohan berkata semua pelanggan terbabit didapati melanggar SOP Pelan Pemulihan Negara fasa 4 kerana gagal mendaftar masuk ke premis berkenaan. Katanya polis turut menahan 2 individu yang bertindak sebagai penjaga premis kerana melanggar syarat lesen operasi. Sehubungan itu, Rohan berkata pihak IPD Lahad Datu akan terus komited dalam memantau setiap individu atau premis perniagaan bagi memastikan pandemik COVID-19 dapat dikawal. Katanya pihaknya juga mahu mempertingkatkan tahap kesedaran orang awam terhadap kesihatan awam dalam mengekang risiko jangkitan dan penularan wabak COVID-19 khususnya di daerah ini. Berita seterusnya, seorang remaja lelaki terpaksa menanggung kesakitan selepas cincin yang dipakainya tersekat di jari manis tangan kanannya sehingga terpaksa mendapatkan rawatan di Hospital Duchess of Kent, Sandakan semalam. Bagaimanapun, dalam kejadian kira-kira jam 10 malam itu, pihak hospital terpaksa menghubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk mendapatkan bantuan selepas cincin berkenaan gagal dikeluarkan. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan
dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 10.08 malam. Katanya susulan laporan itu sepasukan 3 anggota dan pegawai dikerah ke lokasi untuk membantu mangsa. Jelasnya keadaan jari mangsa sudah mulai membengkak, dipercayai tiada pengaliran darah dan pasukan bomba terpaksa memotong cincin menggunakan peralatan khas. Tambahnya cincin berkenaan kemudiannya berjaya dipotong dan operasi ditamatkan pada jam 10.40 malam. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana 2 maut manakala 3 lagi parah selepas kereta Pro 2 Alza yang dinaiki terbabas sebelum merempuh konkrit di tepi jalan di Jalan Kampung Segaliut seberang Kinabatangan hari ini. Dalam kejadian jam 6 pagi itu, 2 mangsa yang meninggal dunia berusia 40 dan 14 tahun, manakala 3 lagi yang parah berusia lingkungan 15 hingga 33 tahun. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 6.02 pagi. Sebaik tiba, semua mangsa masih berada di dalam kenderaan dan operasi mengeluarkan mangsa terus dijalankan. Katanya 2 mangsa perempuan kemudian disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan, manakala 3 mangsa lelaki mengalami kecederaan. Menurutnya, mangsa yang meninggal dunia diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut, manakala katanya mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Kinabatangan menggunakan ambulans untuk mendapatkan rawatan selanjutnya. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.